Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada malam Jumaat yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini, insya-Allah. Dan juga berbetulan malam ini ataupun hari ini adalah 27 hari bulan Rejab, di mana umat Islam di seluruh dunia meraihkan satu peristiwa agung yang dinamakan sebagai Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang bersama pada malam ini, baik di ruangan Facebook ataupun di ruangan TikTok. Dan seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan menambah lagi ganjaran pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada Masjid Nurul Amin, Kampung Merbau Sempak, Sungai Buloh, Selangor, yang menaja ataupun menganjurkan ceramah perdana kita pada malam ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, jadi saya mengharapkan semua pada malam ini tolong fokus, tolong dengar baik-baik, tolong catatkan apa yang perlu, dan saya akan mengulas ayat pertama dalam surah Al-Isra' yang akan menjadi rojokan dan sandaran kita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan terima kasihlah saya ucap pada semua sahabat daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Indonesia yang bersama pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan majlis kita berjalan lancar, dan saya doakan semoga semua line internet masing-masing berada dalam keadaan sihat walafiat lah.
Nah, tidak ada gangguan-gangguan teknikal pada malam ni, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terlebih dahulu kita harus memahami bahawasanya setiap nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mukjizat kepada mereka. Terima kasih pada sahabat yang bagi gift di TikTok. Terima kasih banyak. Setiap nabi dan rasul ada mukjizat dia masing-masing. Mukjizat ni makna perkara luar biasa yang Allah beri pada nabi dan rasul dan melemahkan golongan yang menentangnya. Siapa lawan mukjizat, dia akan kalah. Itu makna mukjizat. Dia akan jadi lemah dan tewas. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki mukjizat yang sangat banyak. Banyak mukjizat yang Allah beri pada Nabi sebenarnya. Antaranya awan yang sentiasa melindungi Nabi. Bila Nabi berjalan, awan tu pun berjalan. Nabi berhenti, awan pun berhenti atas kepala Nabi. Termasuklah mukjizat Nabi juga, ada pokok yang Nabi pernah panggil pokok itu. Kan ada geng kafir Quraisy mencabar Nabi, kalau betul kau Nabi, kau panggil pokok tu datang. Nabi panggil pokok kurma tu dan pokok tu cabut sendiri, dia berjalan. Bukan berjalan macam kita lah, dia melompat ke macam mana saya tak tahulah, tapi dia datang ke Nabi. Itu mukjizat. Termasuklah air yang keluar dari celah jari Nabi. Termasuk juga makanan yang sedikit boleh dimakan dengan jumlah yang ramai. Itu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dua, kata para ulama, mukjizat yang terbesar. Jadi tuan-tuan, malam ni kuliah kita mungkin panjang sikit lah. Mungkin 1 jam atau sejam lebih sikit. Tengok keadaan. Tapi 1 jam tu dalam tangan lah. Kita mula 7.50, kita akan habis 8.50 tu dalam tangan. Mungkin lajak ke pukul 9 ke 9 lebih, saya tak tahu lagi. Tengok dulu macam mana. Kalau rasa lama dah, tuan-tuan nak out ke apa, suka hati tuan-tuan lah. Ya, tidak ada paksaan. Cuma saya cuba malam ni nak ulas yang terbaik. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Baik, ulama kata ada dua mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggap, yang dipanggil mukjizatul kubra. Mukjizatul kubra. Waalaikumsalam Pak Ngah, terima kasih semua sahabat TikTok yang bagi salam. Waalaikumsalam. Sahabat Facebook juga, waalaikumsalam. Baik, dua mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, yang pertama ialah mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar yang Allah hadiahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua disebut sebagai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj itu adalah mukjizat Nabi yang terbesar. Baik, sebelum kita terbang lebih jauh, sebab cerita Isra' Mi'raj ni ceritanya nak terbang. Nak terbang lebih jauh, nak pergi travel ke ruang angkasa, naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha dan seumpamanya. Baik, apa makna Isra'? Apa makna Mi'raj? Sebelum kita detailkan, kita kena faham maksud Isra' dan Mi'raj. Dalam bahasa Arab dipanggil Al-Isra'u wal Mi'raj. Bahasa Melayu kata Isra' dan Mi'raj. Isra' maksudnya perjalanan dari bumi ke bumi. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin, Baitul Maqdis. Itu namanya Isra'.
perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Dengar baik-baik. Mi'raj dari Masjidil Aqsa terbang naik ke langit sampailah melepasi langit ketujuh, sampailah Sidratul Muntaha, sehingga dikatakan Nabi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ceritanya, namanya Mi'raj. So bahasa mudah dia Isra, bumi ke bumi, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit Sidratul Muntaha, melepasi langit yang ketujuh. Dapat yang tu dulu, no? Dapat, no? Buat tenang dulu, bagi Ustaz ambil nafas. Ya. Mungkin tuan-tuan pun terkejut kan, yang mana biasa follow saya dah beritahu dah, itu hari kuliah tak ada untuk berapa hari, saya kursus. Jadi takdir Allah, patutnya semalam mula, tapi ada pula peserta lain yang kena COVID pula dah. Jadi kursus tu ditunda besok. InsyaAllah kalau tak ada halangan, besok mula sampai hari Ahad lah. Isnin kita jumpa balik insyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu definisi Isra dan Mi'raj. Boleh faham, no? Senang saja, kita relax, kita tenang-tenang. Yang penting malam ni kita ambil iktibar, kita ambil pengajaran supaya ada sesuatu yang kita dapat daripada peristiwa yang maha agung ini. Insya-Allah. Baik. Malam ini saya nak mengupas ayat pertama dalam suratul Isra. Ayat pertama dalam surah Al-Isra. Siapa yang ada Quran ke apa nak semak ataupun ada telefon boleh nak tengok, silakan. Ayat pertama surah Al-Isra. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Oh, cantik ayat ni. Allah Akbar. Maha suci Allah, Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati akan sekelilingnya, kemudian untuk kami tunjukkan tanda-tanda ayat-ayat kebesaran kami. Dan sesungguhnya kata Allah, innahu huwas samiul basir. Baik, saya nak fokus pada pandangan yang pernah disebut oleh almarhum Syekh Ahmad Mutawalli Asy'arawi. Baik, betul ke ulama beza pendapat mengenai puasa pada hari Isra' Mi'raj? Dia sebenarnya kebetulan hari ni hari Khamis, jadi kita puasalah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa tidak ada tuntutan puasa sempena Isra', tak adalah. Secara khusus tidak ada. Tapi dah kebetulan dia jatuh hari ni hari Khamis kan, orang pun puasalah. Kena pada hari Isra' itu aja, tak ada apa pun. Kan? Yang itu aja. Baik. Saya nak sebut apa yang dihurai oleh almarhum Syekh Ahmad Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama Mesir yang meninggal dunia pada saat saya masih di Mesir pada masa itu. Dia meninggal tu saya ada di Mesir. Kan? Dia ada di Mesir, insya-Allah pada masa itu. Saya pun ada di Mesir masa mengaji dulu 90
596, saya tak ingat lah tahun dia meninggal tu, lebih kurang. Jadi dia ni ulama hebat di Mesir dan dikatakan dia seorang wali Allah, dan dia mahir dalam ilmu menafsir ayat-ayat Al-Quran. Baik, saya nak ulas malam ni berdasarkan apa yang almarhum Syekh Ahmad Mutawali ulas. Simple saja, tapi kupasan dia sangat hebat. Baik, pertama kata almarhum Mutawali Sya'rawi, kenapa Allah mulakan ayat itu? Alhamdulillah, saya sihat semua, alhamdulillah. Allah mulakan ayat itu dengan kalimah subhana. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Baik, sambil-sambil dengar tu, tuan-tuan boleh tag kawan-kawan tuan-tuan, boleh share-share. Sebab ceramah Isra Merah ni setahun sekali, ni bukan tiap-tiap hari. Kan, setahun sekali saja. Jadi kita wawarkan dan kita sebar-sebarkan lagi biar ramai orang boleh tengok malam ni, insya-Allah. Ya, terima kasih yang dah share-share tu, terima kasih banyak. Baik, subhana maksud dia maha suci Allah. Kenapa Allah mulakan kisah Isra dengan Allah Ta'ala menyebut maha suci Allah? Dengan almarhum Mutawali Sya'rawi kata, ulama Mesir tersebut, dia mengatakan itu namanya kalimah takdis. Allah mentakdiskan zatnya sendiri, menyucikan zatnya sendiri. Maha suci Allah. Sebab apa Allah mula dengan subhana? Sebab Isra' ni benda yang pelik. Benda yang pelik. Yalah, terbang naik ke langit, pergi Masjid Al-Aqsa, semuanya dalam masa yang sangat singkat, satu malam sahaja. Pelik lah. Tambah pula zaman Rasulullah dulu teknologi tak apa canggih kan, kapal terbang apa semua tak ada. Lagi wahara dibuat nak mikir kan, masa itu. Jadi Allah tahu benda ni pelik dan mesti akan ramai orang yang menentang. Jadi Allah kunci ayat tu siap-siap. Allah kata maha suci Allah. Allah nak bagi tahu, kalau saya tolong translate bagi ayat mudah kita faham macam inilah. Allah nak bagi tahu pada manusia, iaitu Isra' Mi'raj ni aku yang buat. Aku yang bawa Muhammad terbang ke sana kemari, tu semua aku, kata Allah. Sebab itu Allah letak subhana, maha suci Allah. Kemudian disunatkan kita. Disunatkan kita bila, sebab itu ulama ajar, Islam ajar, bila kita tengok benda pelik-pelik kita kena sebut, sunat menyebut subhanallah. Bila tengok kambing berkepala 3, contoh tak, subhanallah, macam tu kan. Bila tengok benda pelik-pelik yang mengkagumkan kita dengan kebesaran Allah, katalah pisang jantung dia ada 3 ke, contoh tak, kita pun jangan oh my god, jangan oh my god, subhanallah lah, maha suci Allah. Itu dapat pahala kan. Jadi sebab tu tuan-tuan, itu nombor satu. Yang kedua, allazi asra. Allazi asra. Allazi asra maknanya dialah Tuhan yang asra, makna memperjalankan. Bermaksud bukan Rasulullah berjalan dengan kudrat kemanusiaannya, tetapi Nabi diperjalankan oleh Allah. Kan dia ada beza, berjalan sendiri dengan diperjalankan oleh sesuatu alat yang lain, tak sama. Kan, siapa yang bawa Nabi? Ada 2 makhluk. Yang pertama yang bawa Nabi namanya Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril yang bawa Rasulullah. Yang kedua, Nabi naik satu tunggangan binatang yang dipanggil buraq. Itu walaupun ialah ada yang kata buraq tu bukan nama dia, itu gelaran dia macam-macam, itu tak apalah. Tapi kita dah terbiasa sebut Nabi naik buraq lah. Buraq ni binatang, kata Nabi,
dia lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada kuda, warnanya putih, kakinya 4. Itu namanya buraq. Kan, dan buraq ini dia kelajuan bergeraknya sepantas kilat. Sebab itu dipanggil buraq. Buraq bahasa Arab, bahasa Melayu sebut kilat, petir, kilat tu. Itu buraq. Kena faham, belajarlah bahasa Arab sikit. Bukan beruk bukan beruk. Sekejap lagi beruk pula. Bukan beruk. Beruk dekat zoo tu, kat belakang rumah kita kat pokok. Itu beruk. Ini buraq, daripada kalimah barkun. Barkun maknanya kilat, petir. Macam tu kan. Jadi cuba tengok pertama Nabi naik buraq. Buraq itu kelajuannya sepantas kilat. Yang kedua, yang bawa Nabi malam itu adalah Jibril. Jibril, Allah jadikan dia daripada cahaya. Dan Jibril pula laju, dia ada sayap. Berapa sayap malaikat Jibril? Nabi kata, aku melihat Jibril pada malam Isra' dan Mi'raj dengan wajahnya yang asli, tidak menyerupai manusia dan sebagainya. Wajah ori punya Nabi tengok. Dalam keadaan Jibril, kata Nabi, aku lihat dengan mata aku, dia memiliki 600 pasang sayap. Allahu Akbar, tuan-tuan. 600 sayap sebelah kanan, 600 sebelah kiri. 600 pasang. Maknanya ada 1200. Belah kanan 600, belah kiri 600 kan. Dan sebelah sayap Jibril malaikat ni seluas timur dan barat. Dia boleh gelapkan timur dan barat. Sekali dia buka sebelah, timur dan barat jadi gelap terus. Punya besar sayap malaikat. Jadi bayang, yang bawa Nabi Jibril daripada cahaya, yang bawa Nabi pula buraq. Nabi naik atas binatang tu, buraq tu. Buraq ini sepantas kilat. Kilat itu cahaya. Mari kita belajar sains sikit. Kan, saya suka selit dengan sains ni. Kan, walaupun sains dulu mengaji taklah apa pandai sangat kan, tapi bolehlah sikit-sikit tak. Cuba tengok no. Kilat itu cahaya kan. Bila kita tengok peti kilat tu kan, cahaya tak. Kita belajar sains dulu, cahaya ni ada satu subjek namanya the speed of light. Saya kalau naik semangat memang keluar cakap orang putih. Kan, the speed of light dipanggil kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya dikira dan diukur oleh saintis. Mereka mengkaji berapa kiraan lajunya cahaya dalam masa 1 saat, in second. Dikira dengan kiraan 3 kali 10 ganda 8 meter sesaat. Penat tuan. Laju saya bercakap kan, sebab saya nak mengejar masa, sebab saya takut tak sempat, sebab tajuk Isra' ni panjang sebenarnya. Okey, ambil nafas dulu, ambil nafas dulu. Oh, nampaknya TikTok mendahului Facebook nampak gayanya. Facebook 55, TikTok 50. Oh, sama, 55. Tak apa, berlawan. Share lagi. Kan, biar ramai kawan-kawan kita boleh tengok. Okey. Kiraan kelajuan cahaya adalah 3 kali 10 ganda 8 meter. Jawapan dia dalam meter per second. Macam mana nak kira? 3 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. 10 tu sebanyak 8 kali. Berapa jawapan dia? 300 juta meter sesaat. 1 saat cahaya bergerak selaju 300 juta meter sesaat. Budak-budak hari ni kata cannot brain ustaz. Tak boleh fikir punya. Tak boleh fikir. Laju. Tapi susah sebab meter. 300 juta meter sesaat. So meter ni, ini cerita pergi Kamdah lah beli kain. Berapa meter kan? Itu meter.
So sekarang ni we must convert meter itu 2 kilometer. Baru sedap nampak jarak dia tu. Kita kena convert 300 juta meter sesaat. We must convert to kilometer. Baru dapat jawapan dia. Baru kita nampak, Masya Allah, Subhanallah, lajunya cahaya itu. So jangan angguk-angguk je, convert dah tengok. Kak Zah buat tenang, jangan pening, relax aja, dengar saja. Okey. So bila kita tukarkan meter kepada kilometer, kita akan dapat jawapannya ialah 1 saat cahaya bergerak selaju, dengar baik-baik, selaju 300,000 kilometer. 300,000. Minum dulu Ustaz. Ayo, pun terlupa nak ambil. Tak apa, biar dulu. Boleh lagi. InsyaAllah. 1 saat cahaya bergerak selaju 300,000 kilometer sesaat. Laju tak? Bukan laju, bapak gila punya laju Ustaz. 300,000 kilometer sesaat. In 1 second. Cahaya bergerak selaju 300,000 kilometer. Allahu Akbar. Terima kasih. Saya Kristian tapi saya suka dengar ceramah Ustaz. Terima kasih sudi dengar, sahabat TikTok kita. Laju benar. Kan? Memang laju gila. Bapak laju. Pak Ngah kan? Memang laju gila. 300,000 kilometer sesaat. Jadi apa nak heran Nabi pergi balik satu malam? Yang bawa dia tu dia punya laju tuan. Tuan-tuan bawa Myvi apa? Myvi paling laju kat Malaysia. Myvi paling laju. Siapa berani lawan Myvi? Kan? Kita naik kereta pun 108 pun rasa menggeletar kepala tuan. Bergegar otak ni. 180 km sejam. Sejam. Ini 1 saat tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata buruk ni sekali dia tendang kaki belakang, maknanya masuk gear 1 lah. Senang bahasa, mudah faham tak? Dia masuk gear 1 je, zoom, hilang terus. Saujana mata memandang. Laju selaju-laju. Jadi kalau itu kita boleh fikir, apa kita nak heran? Kan, kuasa Allah tak? Tak ada siapa boleh tanding. Ini saya selit dengan sains supaya kita boleh mikir tak? Oh, hebatnya. Betul lah Allah boleh buat, kan? Logik tu ada. Okey, habis tuan. Saya tak boleh hurai banyak. Saya banyak nak hurai sebenarnya. Kan? Dia mudah dia ginilah. Kita dalam rumah kita ada semut. Kan? Ibaratnya macam kita keluar rumah, semut tu pun masuk dalam kereta kita. Semut dalam rumah ni dia pun ikut kita pun, dia masuk dalam kereta. Lepas tu kita daripada Kuala Lumpur pergi JB. Berapa lama naik kereta? 4 jam setengah. Lebih kurang lah tak? Relax 4 jam setengah. Kita pun turun sampai JB, semut pun turun. Semut Kuala Lumpur pun turun dekat JB. Lepas tu semut tu jumpa semut JB. Dia pun borak, Assalamualaikum bro, katanya. Ini lakonan semula ya. Tuan-tuan tak faham bahasa semut kan? Jadi saya tolong translate. Aduh, merapu ceramah malam ni. Kan? Nak bagi contoh. Jadi semut KL pun bersembang dengan semut JB. JB juga Ustaz sebut. Yalah, JDT. Bola kuat kan. Kita sebutlah walaupun saya penyokong Selangor. Jadi tuan-tuan, sampai di JB menyembanglah semut ni. Semut JB kata, tak pernah nampak muka daripada mana ni? Semut JB tanya semut KL kan. Semut KL kata, aku daripada JB. Daripada JB pula lah, daripada KL. Oh, patut pernah nampak kan. Berapa lama datang daripada KL ke JB ni? Semut kata 4 jam 4 jam setengah sampai dah. Kan, daripada KL ke JB. Semut JB kalau dengar ayat itu je, mahu dia meninggal terus tuan. Pitam tu. Pitam terus semut tu. Syahid barangkali tak? Kalau semut KL tidak mengatakan aku sampai sini 4 jam sebab aku tompang kereta. Kalau dia kata aku sampai 4 jam setengah, dia tak sebut dia tompang kereta,
Meninggal terus semut JB tuan. Jangan cakap banyak lah. Memang dia pitam punya. Terkejut perut. Kan? Gila kau dah lah semut jalan slow-slow 4 jam setengah boleh sampai JB. Agak-agak bro nak kencing pun kan, nak tipu pun. Itu maksud saya. Jadi Rasulullah bukan dia berjalan sendiri macam semut tu berjalan. Nabi tumpang kereta, yang nama kereta itu adalah Buraq. Yang laju 300,000 km sesaat tadi tu. Nampak tu. So boleh tangkap tu, boleh tangkap. Game Facebook boleh tangkap. Boleh. Game TikTok boleh tangkap tu. Okey. Semut JB comel ustaz. Mana Pak Ngah tahu. Semua semut comel tak? Okey, habis. Udah. Sambung lagi. Allazi asra, maknanya Maha suci Allah, Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Allazi asra, yang memperjalankan, bi'abdihi, yang menjalankan hamba-Nya. Siapa hamba-Nya dalam ayat itu? Tidak lain tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalannya, kata almarhum Syekh Ahmad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya, terima kasih yang bagi gift. Moga Allah murah rezeki anda semua-semualah, panjang umur, sihat tu badan semua sekali. Amin ya rabbal alamin. Okey. Sebab apa? Sebab almarhum Mutawalli kata, kenapa allazi asra bi'abdihi, yang menjalankan hamba-Nya. Kenapa hamba di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Hamba kat situ Rasulullah lah. Tapi kenapa Allah guna kalimah hamba pada manusia yang paling mulia di atas dunia, iaitu Rasulullah? Kenapa ayat itu tidak berbunyi allazi asra bi rasulihi? Dialah Tuhan yang menjalankan Rasulnya. Disebut gelaran Nabi, Rasulnya, pangkatnya sebagai Rasul. Ataupun allazi asra binabiyihi, yang menjalankan Nabinya. Ataupun allazi asra bihabibihi, yang menjalankan kekasihnya. Itulah Rasulullah, kekasih Allah. Tetapi kenapa allazi asra bi'abdihi, yang menjalankan hamba-Nya, sedangkan hamba di situ merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Jawapannya sebab Allah nak didik kita, Allah nak ajar kita, itu Rasulullah yang paling aku sayang, Nabi yang tak ada dosa, Nabi yang sangat taat, Nabi yang sangat baik, pun aku panggil hamba saja. So, who we are. Betul ke saya cakap orang putih tu? Kan? Betul no? Cikgu bahasa Inggeris tolong betulkan kalau salah. Who we are. Siapa kita? Kalau Nabi pun Allah panggil hamba, kita nak belagak apa tuan-tuan? Kita bukan Nabi. Kalau Nabi pun Allah panggil hamba, hamba ni, minta maaf saya sebut, hamba ni dalam darjah level manusia, hamba ni kira paling low sekali lah, paling rendah sekali lah. Orang panggil hamba abdi kan. Hamba ni kira level paling bawah sekali. Tuan-tuan, Allah panggil Nabi pada malam Isra dengan makna Buraq tadi saya dah sebut, maknanya kilat, sepantas kilat. Buraq tu daripada kalimah barkun, maknanya kilat. Okey. Allah panggil Nabi hamba, kita siapa tuan-tuan? Hamba ni darjat manusia paling rendah, paling hina, dipanggil hamba. Tiba-tiba malam Isra' Allah panggil Nabi dengan hamba. Allah nak tarbiyah Nabi sekaligus tarbiyah kita. Tarbiyah kita, Allah nak ajar Nabi apa? Wahai Muhammad, kamu kena ingat wahai Muhammad, setinggi mana pun aku bawa kamu naik ke langit, pergi Masjid Al-Aqsa, naik langit ke-7, melepasi segala-galanya,
ingat kamu tetap hamba sahaja di sisi aku. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab rasa saya ni, pasal Allah tarbiyah kita memang makan dalam punya tuan. Kalau tak sedar juga tak tahulah, kan? Kalau tak sedar lagi kita ni hamba, tak tahulah tuan-tuan. Kalau nak belagak juga lagi tak ketahuan kita ni, tak sedar diri lagi, tak tahulah. Rasulullah tu Allah angkat sampai naik ke langit ke-7 tau. Allah ajar Nabi, ingat, walaupun aku bawa kamu naik ke makam yang paling tinggi, kamu tetap hamba saja. Kita ni, tuan-tuan, kita ni apa tuan-tuan? Ibadah pun tak berapa laju kita, dosa pun banyak, saya lah kan. Kemudian kadang-kadang malas pun nak melawan lagi, tak padan kita ni, tak patut. Kita kena ingat, aku adalah hamba. Dan hamba ni, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Danif, apa dia amalan Isra' Mi'raj yang orang post tu? Saya tak dapat pun. Kalau ada boleh share tengok, kan? Tapi tak ada amalan khusus pun pada hari Isra' Mi'raj, tak ada. Cuma dia galakkan berdoa, itu je, sempena itu saja, kan? Berdoa, baca Quran, itu tak ada masalah, yang tu okey je, kan? Jadi tuan-tuan, ingat, kita hamba. So apa makna hamba? Hamba ni sifat dia apa? Hamba ada dua tuan-tuan. Satu hamba yang baik, satu hamba yang jahat. Satu hamba yang baik, satu hamba yang jahat. So kita kena pilih hamba yang baik. Apa sifat hamba? Senang saja. Sifat hamba ni sentiasa dengar cakap tuan dia dan dia tak pernah melawan. Itu hamba yang baik. Tuan-tuan, saya tengok cerita Piramli, Alibaba dengan 40 orang penyamun. Saya nak cerita buat hamba sikit, kan? Alibaba dengan 40 orang penyamun. Tuan-tuan ingat tak? Ada satu hamba dalam filem tu yang dilakonkan oleh Seniwati Sarimah. Siapa nama watak dia? Marjina. Marjina. Kan? Tuan-tuan tengok dia macam mana watak tu. Tengok Piramli dah didik kita, kan, dalam filem dia. Cuba tengok. Piramli nak ajar kita berislam ni banyak dalam filem, tapi kadang orang tak perasan. Bila tuan dipanggil Marjina, ya mak encik, ya mak encik. Tengok dia jawab, ya mak encik, tolong bancuh kopi. Baik mak encik. Dia tak melawan. Kan, Marjina, betul, kan, dia tak melawan. Ada bila Marjina, ya mak encik, bancuh kopi je. Allah mak encik, asyik-asyik kopi je, tertarik pula ikat tepi. Nak cari penyakit ke apa, melawan tokek pula, kan? Tak ada. Tak boleh. Dia takkan lawan. Bila tuan dia kata bancuh kopi, baik mak encik, lepas tu dia bawa kopi. Lepas tu tuan dia panggil Marjina, mop lantai, baik mak encik. Lepas tu Marjina angkat ini wang, pergi pasar beli belacan. Tuan ingat kan? Dia suruh beli belacan. Baik mak encik. Tak ada cakap banyak punya. Ada dia kata, Allah, belacan kat rak dapur dah hampir nak berulat nak beli. Buat apa? Belilah benda lain, budu ke. Tak ada. Tak melawan. Ini hamba yang baik. Cik Nina kan, tertarik ikat tepi. Jangan main-main. Jadi tuan-tuan, Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan jangan kata saya melalut, Ni saya kona-kona tu nak bagi pengajaran relate dengan cerita Isra' tadi tu, hamba tu. Jadi hamba yang baik ibarat dia macam ni. Bila Allah kata, wahai hamba semayang, kita pun jawab, baik Allah, kita semayang. Allah kata puasa Ramadan, baik Allah, kita puasa. Allah kata pergi haji, baik ya Allah, kita pergi haji. Allah kata itu, Allah kata ini, Allah kata itu, Allah baik, angguk aja. Itu hamba Allah yang terbaik. Yang hari ni angguk tak? Tak angguk kan? Semayang
Tengok dulu Ustaz. Tengok dulu kepala otak kau. Allahu Akbar. Minta maaf tuan, terlajak pula kepala otak pula kan. Geram. Mana boleh tengok pula. Dah Allah kata semayang, kau semayang lah. Allah kata tutup aurat. Allahu Akbar. Kan, tak sabar nak Ramadan. Betul, lagi 33 hari saja lagi. Ya. Hari ni 7 Ramadan kan. So 33 hari lagi lah, insya-Allah. Hari ni 27 Rejab. 33 hari lagi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semua kita akan disampaikan Allah usia dapat menjenguk Ramadan tahun ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak ada alasan tak solat, betul kan? Mati je tak boleh solat, lain semua kena solat. Jadi tuan-tuan, habis yang tu. So hamba yang terbaik, dia jangan lawan Tuhan dia. Okey, sambung ayat tadi. 8.5 tuan-tuan. Allazi asra bi'abdihi, yang menjalankan hambanya, iaitu Rasulullah lah. Kita dah belajar dah tadi pasal hamba kan. Kenapa Allah panggil hamba? Ya Kak Zah, jual belacan haram, jual candu okey je, jual ganja kan masa tu. Itu pun ada pengajaran Piramdi buat kan, banyak pengajaran. Okey, allazi asra bi abdihi lailan. Okey, lailan, cuba tengok kalimah lailan. Lailan maknanya pada suatu malam. Lailan. Baik, dalam bahasa Arab, okey, kita belajar bahasa Arab sikit sebab dia ada kaitan dengan kefahaman. Sebab mungkin timbul kepala kita kan, Ustaz, Rasulullah pergi ni Isra' Mi'raj ni pukul berapa, dia balik pukul berapa? Dia pergi lepas maghrib ke dia balik sebelum subuh? Dia pergi lepas isyak ke dia balik pukul 12 malam? Ke dia pukul berapa? Ni dalam kepala kita ni. Kan? Dalam kepala kita. Terima kasih sahabat yang bagi gift di TikTok. Terima kasih banyak. Baik. Jadi kefahaman kita ialah ayat itu Allah guna perkataan lailan, bukan al-lail. Lailan spelling dia macam mana? Lam ya lam alif. Lam ya lam alif. Lailan. Allah tidak guna perkataan al-lail macam kita sebut qiyamul lail. Qiyamul lail tu kan, spelling al-lail tu dia alif lam, lam ya lam, al-lail. Tapi ayat Isra Allah sebut lailan, allazi asra bi'abdihi lailan. Lailan kata ulama bermaksud pada secebis malam. Adapun al-lail sepanjang malam, the whole night, sepanjang malam. Lailan sebahagian atau secebis atau segelintir daripada malam. Bermaksud kata ulama, Isra' itu berlaku bukan lepas maghrib balik dekat nak subuh, bukan. Itu al-lail, sepanjang malam. Ayat Isra' Allah sebut allazi asra bi'abdihi lailan. Lailan makna secebis malam, sedikit daripada malam. Wallahu alam. Jangan tanya saya berapa lama Ustaz, saya tak tahu. Tidak dispesifikkan dalam kitab. Maybe 5 minit, wallahu alam. Maybe sejam Nabi pergi balik, maybe 2 jam, maybe 6 jam, wallahu ta'ala a'lam. Yang menguatkan hujah itu adalah apabila Ummu Hanik beritahu, dia kata masa Nabi pergi dan bila Nabi balik, Ummu Hanik bagi gambaran. Terima kasih Pak Ngah bagi gift apa semua, bubu. Selimut Nabi itu masih panas.
Boleh faham tak? Bila selimut Nabi tu masih panas, maknanya tak lama lah Nabi pergi. Selimut yang Nabi pakai malam itu masih panas. Itu maksud lailan, maknanya secebis malam, sekejap saja, bukan sepanjang malam. Itu Allah nak tunjuk kuasa. Sehingga pendeknya masa Nabi pergi itu digambarkan dengan selimut yang masih panas. Oh ya Allah Tuhan. Allah, tuan-tuan, kita kan kalau tidur kan selimut, bila kita buang selimut kan ada rasa bahang badan kita tu kan, yang dekat dalam selimut yang tinggal tu. Kita keluar ni pergi bilik air ke apa, kan ada bahang badan kita kat situ. Ummu Hanik kata masa Nabi balik, aku rasa bahang selimut tu, bahang tu masih ada. Bahang tu masih ada. Maknanya Rasulullah pergi bukan lama pun. Nampak tak? Baik, jadi tuan-tuan, kita kena ingat satu lagi, itu kena fahamnya berapa lama, itulah tempohnya. Tak tahu berapa lama, tapi bukan sepanjang malam. Bukan Nabi pergi lepas maghrib balik sebelum subuh, bukan. Lebih pendek daripada itu masanya. Persoalan kedua yang ditimbulkan oleh almarhum Syekh Ahmad Mutawalli Asy-Sya'rawi, iaitu kenapa Isra' terjadi waktu malam? Kenapa perjalanan itu berlaku di waktu malam, bukan siang? Kenapa jadi malam bukan siang? Sebab malam ni benda tak nampak, Allah nak jadikan ia satu ujian kepada manusia. Tengok sebab disebabkan Nabi pergi waktu malam itulah, bila balik itu Abu Jahal tak percaya. Sebab dia tak nampak Nabi pergi kan. Tahu-tahu dah balik, lepas tu kau declare pula, kau claim kata kau pergi Masjid Al-Aqsa lah, naik langit. Apa hal kau ni Muhammad, gila ke apa? Abu Jahal kata kan. Sebab apa? Sebab malam itu jadi ujian bagi manusia. Tak nampak tuan, tak tahu dah balik macam malam. Sebab tu orang mencuri pun malam. Dia ambil semangat Isra' ke apa ke, kan? Orang mencuri pun malam. Sebab apa? Sebab ustaz yang pertama meng-countdownkan puasa Ramadan di dunia. La ilaha illallah. Zulkifli, entah ni macam-macam lah. Tak, saya memang suka buat macam tu, countdown Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan kita dah countdown siap-siap kan. Hari-hari kita update, besok kita update lagi. Saja kita remind, sebab benda tu sahabat Nabi buat kan, peringat kehadiran Ramadan. Itu yang kita buat. Jadi benda-benda baik tu kita support lah, insya-Allah. Baik, balik dari cerita kita tadi. So maknanya tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau buat siang, Abu Jahal nampak Nabi pergi, confirm dia percaya. Faham tak? Tak? Confirm dia percaya. Allahu Akbar. Katalah Nabi pergi pukul 9 pagi kan. Buraq datang, Jibril datang. Lepas tu Nabi pun naik. Mesti Abu Jahal tanya, Muhammad, siapa tu? Nabi cerita, ni Jibril, malaikat, ni Buraq, ni datang ni. Lepas tu kau nak pergi mana? Aku nak pergi Masjid Al-Aqsa jap. Lepas tu naik ke langit jumpa Tuhan. Lepas tu aku balik lah. Petang-petang aku sampai. Confirm Abu Jahal percaya kan. Sebab dia nampak Nabi pergi, dan dia tunggu asar lagi, dia tunggu Nabi balik kan. Tapi sebab perginya gelap, baliknya gelap, tak tahu declare pergi balik, itu yang Abu Jahal tak boleh terima. Boleh faham tak? Okey tak? Saya kuliah ni tak ada laju sangat kan? Kalau laju beritahu nah. Baik. Kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah mulakan Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebab apa Allah buat begitu? Sebab Allah nak bagi tahu pada kita, sebab Allah nak bagi tahu kepada kita, hidup kita jangan terpisah daripada rumah Allah. Hidup kita jangan jauh daripada masjid. Baik itu Allah mulakan Isra' daripada Masjidil Haram.
Nabi kata dalam hadis, ketika aku sedang baring di Hijr Ismail, tepi Kaabah tu lah, Nabi tengah baring-baring tepi Kaabah, datang malaikat Jibril, belah dada Nabi, kan, cuci dengan zam-zam hati Nabi, kemudian buh balik, jalan. Kenapa mula daripada Masjidil Haram dan singgah pula Masjidil Aqsa? Pengajaran dia untuk kita ialah sebab Allah nak ajar kita hidup kita tinggi mana pun pergi, tinggi mana pun kita belajar, besar mana pun jawatan yang kita pegang, jangan jauhkan diri daripada masjid. Boleh faham? InsyaAllah. Ya Allah, terima kasihlah bagi gift banyak sangat tu. Murah rezeki anda semua, insya-Allah. Amin. Jadi tuan-tuan, kita hidup dengan rumah Allah jangan pisah. Tambah pula musim-musim Covid ni. Dah musim-musim Covid, masjid sekejap buka, sekejap tutup. Allahu akbar, tuan-tuan. Ujian untuk kita semua. Jadi ingat, hidup jangan pisah dari rumah Allah. Boleh saja, kata ulama, Allah buat Isra' mula daripada rumah Nabi. Malam tu Nabi duduk dalam rumah, malaikat Jibril datang ketuk pintu belakang, ambil Nabi jalan. Boleh? Tapi kenapa berlaku di Masjidil Haram ketika Nabi sedang baring dekat Hijr Ismail? Kan? Sebab Allah nak bagi tahu hidup kita jangan pisah dari masjid. Jangan renggang dari rumah Allah. InsyaAllah doakan kami semua di sini, insyaAllah Pak Ngah, kita sama-sama mendoakan. Jangan sampai kita ni tak semayang, kan? Jangan. Semayanglah, walaupun semayang seorang ke, tak apalah. Semayanglah, jangan tinggal langsung. Tinggal ni berat, tuan. Tinggal semayang ni berat sangat hukumnya. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau saya pergi masjid dan subuh je boleh tak? Saya segan dengan dosa saya. Boleh. Mula dengan semayang subuh dulu. Subuh tu paling susah nak pergi. Kalau anda boleh pergi, tu kehebat tu. Kan? Biasa orang pergi maghrib isyak je. Kan? Boleh pergi subuh dulu ke, isyak ke, zuhur ke, apa tak apa, pelan-pelan. Orang kata pelan-pelan kayuh. Kan? Belajar-belajar ke masjid, insya-Allah di sana akan datang. Sebab atas dunia ni tempat yang paling Allah suka masjid. Rumah dia, surau masjid. Paling banyak rahmat di situ. Kenapa kita tak ambil rahmat tu bawa balik? Kita lebih suka pergi tempat lain, kan? Shopping komplek. Bukan salah pergi shopping komplek, kan? Dapat pahala Isra pergi masjid, dapat pahala melangkah pun dapat, pahala niat iktikaf masjid dapat, kan? Beramal masjid pun dapat, semua dapat. Dapat Isra lebih. Jadi tuan-tuan, saya masuk hospital 4 hari, saya tak solat, perlu ke saya qada? Ya, qada balik. Ganti balik solat yang kita tinggalkan 4 hari masa sakit. Sepatutnya kena solat, kan? Tapi ialah kadang-kadang iman kita lemah apa semua, kan? Jadi gitulah. Baik, saya sambung lagi. Kan tak sempat, kan? Soalan tu buat-buat tenang. Kalau sempat kan saya cuba jawab lah sambil-sambil. Baik. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itulah namanya Isra'. Dan itulah namanya yang Nabi nampak macam-macam gambaran, yang Nabi nampak orang yang tinggal semayang apa hukumnya, yang mengumpat gunting lidah, yang kena gantung rambut, kan, yang tak tutup aurat, semua tu Rasulullah nampak ketika Isra' dari Masjidil Haram nak menuju Masjidil Aqsa. Ketika itu Rasulullah nampak, ditunjukkan oleh Allah. Dan masa mula-mula Nabi nak start pergi tu, Nabi diganggu oleh berbola api, macam gumpalan api lah, kan, gumpalan api. Lalu Nabi tengok belakang, nampak api. Jibril kata, wahai Rasulullah, jangan takut, jalan aja. Tapi api tu still kejar. Lalu Jibril ajar doa. Saya minta maaf tuan, saya tak ingat doa tu, panjang sikit lah. Rupanya yang mengejar Nabi tu jin ifrit. Jin ifrit. Dia ganggu perjalanan Nabi, kan? Sebab apa dia nak kacau, tuan-tuan?
Sebab dia tahu Nabi nak jumpa Allah. Dia kacau. Kalau sekadar Nabi nak berjalan pergi Masjid Al-Aqsa melancong, dia tak kacau, tuan. Jin Ifrit kacau tu sebab apa? Jin Ifrit kacau Nabi tu sebab apa? Sebab dia tahu Nabi nak menghadap Allah. Dia kacau lah. So kesimpulan dia, kita yang nak menghadap Allah pasti ada gangguan daripada jin, iblis, syaitan. Pasti ada. Tu dia, tuan-tuan. Pasti ada. Mesti ada gangguan punya lah. Dia akan kacau kita macam-macam bentuk. Malas lah, tak ingat rakaat lah, terlupa itu, terlupa kunut lah, apalah, itulah, ini, semua dia kacaunya. Kan kita nak puasa sunat tadi kan, malas lah aku, Isnin lah, dia kacau, tuan. Allahu Akbar. Itulah kerja dia kan. Dia tahu Nabi pergi tu sebab nak jumpa Allah. Nabi pergi tu sebab nak jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah yang dibuat oleh jin Ifrit. Lalu Nabi baca doa tu, dan ada riwayat kata Nabi hembus pada api tu jin Ifrit, dan akhirnya jatuhlah dia ke bumi, koyak lutut. Itu sebab orang pakai seluar jin koyak kat lutut. Itu tak ada dalam kitab, itu aku tambah aja. Geram tengok orang pakai seluar jin kok koyak, pasal apa? Tu dia. Kan, itu tak ada ya. Koyak lutut tu saya tambah, tuan-tuan. Jangan tulis. Itu saya tambah penyedap cerita. Kan, kau pakai seluar jin, tak payahlah kau koyak kat lutut. Lutut kan aurat bagi lelaki. Yang kau koyak kat situ pasal apa? Pasal apa kita ni? Aduh, pakailah seluar elok. Kan, seluar Ifrit. Tahu tak apa? Dah letak berseluar jin. Habis kita pakai. Kan, tak salah nak pakai seluar jin, pakailah, janganlah dia koyak kan. Aduh, kan, sambung balik, kan tak habis kan. Okey, akhirnya yang Allah sebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Apa yang Nabi nampak? Macam-macam, digambarkan dengan macam-macam benda yang diperlihatkan pada baginda pada malam itu. Antaranya orang yang menghantukkan kepalanya ke batu, kemudian bersepai kepala dia, bercantum balik, dan dia hantuk lagi, bersepai, bercantum balik, hantuk lagi. Itu je kerja je. Siapa golongan ini? Yang meninggalkan solat. Sebab tu saya kata, bab solat jangan buat main-main, kena jaga elok-elok. Bab solat kena jaga elok-elok. Lagi apa Nabi nampak? Yang gunting lidah, kan? Ni ustaz tengah cerita ni, yang digambarkan antara yang Nabi nampak kan, hukuman masa Isra' tu. Antaranya yang gunting lidah, jelir panjang gunting, jelir pandang. Ni geng membawang nama dia. Na'udzubillah. Suka mengumpat, suka fitnah, suka mengata ke orang, suka membawang, mengunyit ke apa benda, semualah. Itu geng gunting lidah. Allahu Akbar. Lagi apa yang Nabi nampak? Ada yang menanam biji benih. Ni geng baik lah ni. Ditanam biji benih, terus tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai tu ada 100 biji buah. Dia tuai-tuai tumbuh lagi, tuai-tuai tumbuh lagi, tuai-tuai tumbuh lagi. Ini orang yang rajin sedekah. Rajin sedekah. Mengunyit lain ustaz, tentulah terlajak. Dah sebut membawang, terus mengunyit begini. Minta maaf. Mengunyit tu lain. Tu tak ada kena-mengena dengan membawang, ya. Minta maaf, tersyasyul. Korang ni peka betul lah. Bagus korang ni peka. Okey, so maknanya apa? Orang yang rajin infak, dia tanam benih terus dapat, tanam benih terus. Ini orang yang rajin infak. Ada yang digantung rambutnya, perempuan yang mendedahkan aurat, kan. Allahu Akbar. Macam-macam lah, tuan-tuan. Terlampau banyak, tak sempat saya nak hurai satu persatu. Tak sempat saya nak hurai satu persatu. Korang janganlah tanya macam-macam. Saya pun tak tahu sempat ke jawab malam ni ke tidak. Jadi
mana sempat kan saya try jawab lah. Yang mana saya tahu saya jawab, tak tahu kan saya diam aja. Baik. Jadi tuan-tuan, akhirnya saya ringkas. Sebab saya nak pergi cerita syurga neraka ni. Allah, bekerja-kerja dah habis sejam dah ni. Saya sambung sikit lagi nak. Lepas tu sampai Masjid Al-Aqsa, Nabi dikatakan dalam riwayat Nabi solat 2 rakaat menjadi imam. Makmumnya dikatakan seluruh para Nabi dan Rasul sebelum baginda. Sebelum baginda. Mana Nabi itu imam, belakang Nabi adalah makmumnya semua para Nabi yang sebelum itu. Itu ada riwayat sebut. Itu ada riwayat sebut. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, habis selesai jadi imam semua, dikatakan Rasulullah telah menambat buraq. Kan tadi Nabi naik buraq kan, binatang tu. Dikatakan Jibril telah tambat buraq itu dekat salah satu tiang Masjidil Aqsa yang hari ini dengar baik-baik, di mana lokasi Rasulullah atau Jibril menambat buraq itu, iaitu hari ini namanya Wailing Wall. The Wailing Wall. Tembok ratapan. Tuan-tuan biasa tengok tak dalam National Geographic ke dalam TV yang orang Yahudi tu. Yahudi pakai kopiah hitam, jubah hitam, yang tarbus hitam, topi hitam dia tu lah. Lepas tu dia pegang macam kitab dia tu kan. Lepas tu dia goyang-goyang kat dinding tu kan. Depan dinding menangis-nangis tu. Itu namanya The Wailing Wall. Tembok ratapan. Situlah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambat atau Jibril tambat buraq. Habis tu Ustaz, Nabi naik ke langit. Ulama kata Nabi tak naik buraq dah selepas itu. Habis naik ke langit macam mana? Nabi panjat tangga langit. Jangan tanya saya macam mana pula Nabi panjat lah, itulah tinggi. Tuan-tuan, dengar aja. Saya pun nak ulas lebih, saya pun tak tahu. Itu yang disebut dalam kitab. Mana bukti langit ni ada tangga? Langit ada tangga. Rasulullah kata antara langit satu, langit ada 7 lapis kan? Langit satu nak naik ke langit kedua, dia ada tangga. Dipanggil tangga langit. Langit 2, naik langit 3 ada tangga. 3, 4 ada tangga, semua ada tangga. Tapi kita tak nampak. Dan mana bukti dalil? Tuan-tuan buka surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itulah Mi'raj. Ma'arij tu, surah Al-Ma'arij tu, itu Mi'raj lah tu. Yang tadi surah Al-Isra. Kan? Tuan-tuan buka surah Al-Ma'arij, ayat tak silap saya apa tu 3 ke ayat 4, ayat awal lah 3, 4 macam tu. Allah ada cerita pasal tangga langit tu, ada tangga langit ada. Nabi kata satu tangga ke satu tangga, ada riwayat kata jaraknya, Nabi kata antara satu tangga ke satu tangga 50 tahun perjalanan, ada setengah riwayat kata 500 tahun perjalanan. Oi tuan-tuan, cannot brain. Ceritanya we cannot imagine. Tak boleh bayang. Hebatnya kuasa Allah pada malam Isra' itu. Kan? Mesti orang fikir, Ustaz, Nabi bernafas macam mana Ustaz? Oksigen? Ada bawa tong gas ke? Aku ketuk kepala kau dengan tong gas lagi baru tahu. Itu tak payah fikir tuan. Itu Allah atur semua. Tak usah fikirlah kan. Mengarut je kita ni, suka mikir yang tidak-tidak. Jadi satu tangga ke satu tangga, Nabi kata aku naik tangga tu. Jaraknya 50 tahun, ada yang kata 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jangan lawan Allah tuan-tuan. Kita ni kerdil. Kita ni tak ada apa tuan-tuan. We are nothing. Kan? Kita ni tak ada apa-apa. Ya betul Kak Aisyah, orang ortodok. Tapi dikatakan Yahudi yang meratap tu dekat dinding wall tadi tu kan, itu Yahudi yang macam
Dia kata yang baik-baik lah. Bukan jahat yang tembak tu. Itu Zionis. Ni Yahudi macam geng-geng ahli kitab dulu ni. Yang macam kononnya baik-baik. Macam tu. Nah. Jadi Nabi pun naik ke langit satu, ada Nabi yang tunggu, langit dua, langit tiga, langit empat, Nabi Yusuf ada, Nabi Musa ada, Nabi Adam ada, Nabi apa lagi, Ibrahim ada. Macam-macam lah Allah letak setiap tangga langit tu, setiap pintu langit tu ada Nabi yang menyambut Nabi Muhammad datang. Allahu Akbar. Mulia, betul. Konon baik tapi sesat juga. Betul kan? Saja saya sebut macam baik tu supaya kita nampak beza kan. Jadi Nabi disambut dengan begitu hebat setiap tangga langit, sampailah, saya ringkaskan ya, saya lajukan cerita ni, sampailah Sidratul Muntaha. Setakat itu sahaja Jibril kata, aku boleh hantar kamu setakat ini aja. Sidratul Muntaha ni apa sebenarnya? Kalau bahasa mudah ayat kita nak faham, itu penghujung langit ketujuh. Itu bahasa mudah kita nak faham. Penghujung langit ketujuh namanya Sidratul Muntaha. Apa dia sidrah? Sidrah ni sebenarnya nama sepohon pokok. Pokok apa? Pokok sidir. Tuan-tuan mesti dengar madu sidir tak? Madu sidir antara madu paling mahal dalam dunia. Madu lebah lah, jangan madu yang kahwin 2-3 tu. Korang ni ke situ je perginya kan. Madu sidir tu, sebab apa nama dia madu sidir? Sebab lebah dia ambil madu daripada pohon sidir. Sidratul Muntaha tu sidir, sidrah, pokok sidir. Muntaha, pokok yang paling hujung di atas langit yang ketujuh. Betul Cik Nina, madu terbaik. Betul, madu ni memang power lah. InsyaAllah dengan izin Allah. Amalkanlah minum madu. Tak kira lah madu sidir ke madu apa ke, janji yang original lah. Madu poligami cari penyakit. Betul, setuju Acik. Jadi tuan-tuan, akhirnya Jibril kata, aku boleh setakat ni je hantar kamu, lepas ni kau naik sendirilah. Nanti kau jumpalah Allah apa semua, pandai-pandai lah. Jibril kata, aku tak boleh lepas, sampai sini saja. Kalau aku lepas Sidratul Muntaha, aku akan terbakar. Aku akan terbakar. Korang ni buat lawak lah. Madu poligami tu pahit. Pandai je korang ni buat lawak ni. Payau macam-macam. Allahu Akbar. Okey. Pasal apa terbakar? Jangan tanya saya. Pasal apa Jibril terbakar pula? Jangan tanya lah. Memang Jibril kata aku boleh hantar setakat tu saja. Lepas daripada ni, apa gambaran Sidratul Muntaha? Tadi saya sebut dah, pokok. Jangan tanya kenapa terbakar. Jangan tanya, saya pun tak tahu. Sebab Jibril kata macam tu. Dia tak boleh melepasi. Di situ saja levelnya. Kalau lebih, aku akan terbakar. Jadi tuan-tuan, apa pengajarannya di situ? Pengajarannya ialah, ada jual ke madu tu Ustaz? Madu tu ada jual, tapi saya tak jual madu tu. Boleh tanya Ustaz Syed Nur Hisham. Ustaz Syed Nur Hisham ada jual madu tu, tapi mahal lah kan. Memang mahal madu tu. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya ringkaskan cerita. Akhirnya saya ringkaskan ya. Akhirnya Nabi pun bertemu Allah. Dan macam mana bertemu apa semua, kita jangan fikir apa semualah. Itu biarlah menjadi rahsia Allah dan Rasulullah saja. Kita wajib beriman. Alhamdulillah. Terima kasih yang baru join apa semua. Terima kasih banyak. Teruskan share. Allahu Akbar. Akhirnya Allah bagi Nabi kefarduan solat 50 waktu. 50 waktu tuan-tuan. Bukan 50 rakaat ya. 50 waktu. 50 waktu. Bukan 50 rakaat. 50 waktu. Oh, banyak tuan. Nabi ni, dia ambil je. 50 waktu ambil, buat turun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila Nabi turun di langit yang ke-6, di situ Nabi Musa. Langit ke-6 ni Nabi Musa duduk situ. Kan? Nabi Musa yang duduk situ.
50 waktu satu hari. Banyak tu Ustaz. Ya, memang banyak lah. Tak ada kerja, kita semayang je. Kalau 50 waktu tuan, bahagi 24 jam, selang 15 ke 20 minit semayang. Tak kenanya kita tu. Tak ada tuan. Kalau terleka sikit, tertidur sikit je, langsung kena qada tuan. Memang tak sempat. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Baik. Puncanya tu bila Nabi turun nak balik ni, nak balik dah ni. Nabi turun tu, kemudian sampai tangga ke-6, langit ke-6. Patah tulang kan. Tahu tak apa. Langit ke-6 akhirnya Nabi Musa tegur. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, berapa ibadah solat Allah bagi pada umat kamu? Nabi jawab, 50 waktu wahai Musa. Nabi Musa kata, betul, Nabi Musa menangis. Nabi Musa kata, banyak tu. Pergilah minta kurang sikit dengan Allah. Umat kamu tak mampu 50. Allahu Akbar tuan-tuan. Secara peribadi kita ucap terima kasih lah Nabi Musa kan, yang minta maaf saya sebut bahasanya gatal mulut. Nabi Musa ni gatal mulut pula pergi tanya kan. Kalau Nabi Musa buat diam je tuan, 50 tuan. Jangan buat pasal 50 kita. Tapi Nabi Musa ni Allah gerakkan pula, dia tanya, berapa wahai Muhammad? Allahu Akbar. Nabi Musa tergerak hati tanya. Dan Alhamdulillah pula Rasulullah pula dengar pula cakap Nabi Musa tu. Kalau Nabi buat keras macam ni, umat aku kot sekati lah, 50 pun 50, apa dah hal. Kalau Nabi buat keras tuan, Nabi tak dengar cakap Nabi Musa pun masalah juga kan. Terima kasih Rasulullah, tolong kami sebagai umat kan. Nabi pun dengar-dengar begitu, Nabi pun naik jumpa Allah, dapat dikatakan kurang 5 tinggal 45, turun lagi. Nabi Musa tanya lagi. Nabi Musa ni ya Allah, dia prihatin sungguh dengan umat Muhammad ni, dia sayang sungguh. Allahu Akbar. Kan Nabi Musa tanya berapa? 45. Nabi Musa kata naik lagi. Nabi pun dengar pula tu, naik lagi kan. Akhirnya dah riwayat kata 9 kali Nabi dah turun naik. Daripada 50 waktu, tinggal 5 saja. Daripada 50 waktu, tinggal 5 waktu saja. Akhirnya Nabi Musa tanya, berapa wahai Muhammad? Nabi jawab 5. 5 waktu je Allah bagilah. Tinggal 5 dah. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, umat kamu tak mampu 5 tu. Berat. Pergilah minta kurang lagi. Kali ni baru Nabi menjawab lah. Nabi kata, wahai Musa, aku dah rasa malu dah nak jumpa Allah. Cukup dah. 9 kali dah turun naik ni. Apa cerita ni? Kalau bahasa kita kan. Waalaikumsalam. Izzah Ramil. 9 kali dah aku jumpa Tuhan ni. Kalau kita lah ulang alik 9 kali jumpa bos kan, apa kebarang jumpa banyak kali, kita pun tebal muka, minta kurang kan. Nabi kata macam ni lah, aku dah malu dah nak jumpa Allah, tak apalah aku bawa je lah turun 5 ni. Nabi Musa kata tak apalah, ikutlah. Walaupun Nabi Musa sedih agak kan, dia sayang kat kita Nabi Musa ni, tapi dan Nabi kata, yalah Nabi pun segan tuan-tuan, 9 kali dah asyik menghadap minta kurang, malu. Kalau kita pun malu. Akhirnya itulah Nabi turun, bawa 5 waktu. Itu pun ni saya nak naik angin ni, itu pun ada geng-geng mangkuk ayun mana pun tak tahu, geng hantu raya mana pun tak tahulah. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, silap Nabi malu malam tu Ustaz. Kalau sekali lagi Nabi tak malu Ustaz, Nabi naik jumpa yang 5 tinggal tu, Nabi naik sekali lagi buat muka tak malu sikit lagi Ustaz, confirm tak semayang Ustaz. Kepala otak kau lah. Ini game mangkuk ayun ni tak boleh pakai kan tuan. Suka-suka hati kau je cakap kalau Nabi buat muka tak malu kan. Kau ingat Nabi macam kita ke apa ke? Kita ialah muka tak malu tak? Nabi jangan. Jebon, betul.
kan? Sedap je mulut tak? Dia kata kalau Nabi mangkuk ayun terus kan. Jadi tuan-tuan, tak usahlah 5 tu dah bawa turun, ambil semayang elok-elok. Walaupun tadi saya baca-baca komen kan, 5 pun tengok langgang Ustaz. Betul kita tidak nafikan. Jadi tuan-tuan, jagalah solat kita, jaga solat kita baik-baik, tolonglah. Ya, ceritanya hadis sahih. Jadi tuan-tuan, ringkas cerita, Nabi pun turunlah bawa 5 waktu. Dan itulah ceritanya. Cuma saya nak tutup majlis malam ni dengan Nabi masuk syurga, Nabi intai dalam neraka, dan Nabi intai dalam syurga pada malam Isra' itu. Ini macam saya dah skip sikit lah. Cerita tu sepatutnya saya cerita awal tadi, sebelum saya cerita Nabi ambil semayang tu, tapi saya skip. Saya nak tutup dengan cerita itu. Dalam kisah Isra' yang panjang, Rasulullah SAW diizinkan Allah masuk dalam syurga, masuk dalam neraka. Hujan lebat. Tempat saya Sungai Buloh baru hujan selebat-lebatnya, alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan yang lebat yang memberi manfaat, hujan yang memberi manfaat kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Baik. Apa tadi? Nabi masuk syurga. Dan bila Nabi masuk dalam syurga, Nabi tengok ramai di kalangan ahli syurga ni, orang-orang susah, orang dhaif, orang miskin. Orang kaya tak masuk syurga, Ustaz. Masuk, tapi lambat sikit. Ustaz duduk Sungai Buloh dekat dengan saya. Ustaz duduk Sungai Buloh, Saujana Utama, Sungai Buloh. Jadi tuan-tuan, Nabi tengok orang yang miskin, orang yang dhaif kan, tapi mereka redha, mereka taat, mereka masuk syurga. Dan saya nak sebut sedikit tambahan, bila Nabi masuk dalam syurga tu, kita dengar satu kisah yang hebat. Nabi dengar bunyi terompah, bunyi tapak kaki orang berjalan, ketung ketang, ketung ketang. Itu bunyi orang tukang, bunyi orang berjalan, tung tang tung tang tung tang, macam tu kan. Nabi dengar-dengar tu, Nabi macam boleh rasa lah. Nabi kata, wahai Jibril, aku macam kenal aja bunyi kasut yang berjalan ni. Jibril kata, memanglah itu bunyi terompah sahabat kamu namanya Bilal bin Rabah. Allahu Akbar tuan-tuan. Bilal bin Rabah. Masa bunyi terompah, saya istilahkan terompah lah. Dalam kitab pun sebut bunyi tapak kaki, bunyi orang berjalan. Bahasa mudahnya kita kata bunyi terompah lah kan. Sebab terompah yang paling kuat bunyi ketung-ketang tu. Lebih kurang macam itulah. Can I join this love? Sila-sila. Yang bukan Islam nak dengar pun boleh, dipersilakan. Baik. Okey. Tuan-tuan bayang masa itu Bilal bin Rabah masih hidup. Masa Nabi Isra' tu Bilal dekat bumi, masih hidup di kota Mekah. Ketepek macam tu je. Lebih kurang lah bunyi terompah, ketepek macam tu lah kot. Kan? Lebih kurang lah. Jadi masa tu Bilal masih hidup tuan-tuan, tapi terompah dia bunyi tapak kaki dah masuk syurga. Nabi kata itu bukan bunyi terompah macam bunyi Bilal ke? Sebab Nabi tahulah sahabat dia berjalan macam mana bunyi kan. Macam kita lah, member kita datang, aku tahu dah yang datang ni Cik Mat ni, sebab bunyi tapak kaki tu aku tahu dah. Anak kita nombor 5 berjalan macam mana, kita kenal lah bunyi cara dia hentak kaki tu. Macam tu lah. Nabi dengar bunyi tu, Nabi kata ini macam bunyi Bilal je ni. Nabi pun rasa macam kagum. Bilal masih hidup, tapi terompah ataupun tapak kaki dah masuk syurga. Sebagai signal awal, Allah nak bagi tahu Bilal akan masuk syurga. Allahu Akbar. Lalu saya lompat jap cerita tu. Nabi pun turun ke bumi. Nabi tanya Bilal. Nabi kata, wahai Bilal, malam tadi aku round dalam syurga, dengar tapak kaki. Aku tanya Jibril, dia kata kamu punya, apa hebat amalan kamu? Bilal jawab dengan rendah hati, wahai Rasulullah, saya ni
Tak ada apa-apa, wahai Rasulullah. Cuma saya ni setiap kali mengambil wuduk, mengambil air semayang, setiap kali itulah saya akan semayang sunat wuduk 2 rakaat. Tak pernah miss. Bilal bukan orang pertama masuk syurga. Orang pertama masuk syurga adalah Rasulullah SAW, dan kita, dan Nabi-Nabi lah. Nabi-Nabi orang pertama masuk. Semua Nabi-Nabi orang pertama masuk syurga, para Nabi dan Rasul. Kemudian umat pertama menyusul, kita lah, umat Nabi Muhammad SAW. Bilal kata, aku ni tak ada apa, wahai Rasulullah. Tiap kali aku ambil wuduk, kemudian aku akan semayang sunat wuduk 2 rakaat. Kita dengar-dengar kan, buat muka macam ni. Wah kan, macam senang je masuk syurga, Ustaz. Ambil wuduk semayang, ambil wuduk 2 rakaat, ambil wuduk semayang 2 rakaat. Macam senang aja. Sabar, buat tenang dulu. Nampak macam senang. Poinnya di situ bukanlah semayang sunat wuduk tu saja. Poin dia ialah bagaimana istiqamahnya Bilal bin Rabah. Bagaimana istiqamahnya Bilal bin Rabah. Berapa nisbah umat manusia masuk syurga dan neraka? Wallahu ta'ala alam. Tapi dalam hadis sebut pasal syurga ada. Nabi kata yang akan masuk syurga, ini hadis sahih saya baca, ada 120 saf. Tapi Nabi tak sebut satu saf tu berapa orang. Nabi kata yang akan masuk syurga 120 saf. 80 saf kata Nabi adalah umat aku, dan baki 40 lagi umat lain, umat Nabi lain. Itu ada. Berapa masuk syurga, berapa persen neraka, wallahu a'lam, saya tak tahu. Nabi tak sebut. Cuma ada anggaran yang Nabi sebut, 1000 orang, 1 masuk syurga, 999 masuk neraka. Yang tu ada. 1000 orang, seorang je masuk syurga, 999 neraka. 1000 lagi, seorang syurga, 99 neraka. Tapi ada ulama pula menafsirkan benda itu bukan, hadis tu bukan bermaksud nombor itu, tapi menisbahkan kepada sedikit dan banyak. Maksudnya sikit je orang masuk syurga, ramai orang masuk neraka. Itu maksudnya. 1 nisbah 1000. Ya betul Pak Ngah. Tapi nombor tu bukan nombor tu tau. Ulama hadis sebut yang dimaksudkan 1 nisbah 1000 tu maknanya sikit kepada banyak. Sikit dan banyak, bukan nombor itu. Maknanya orang masuk syurga sikit, orang masuk neraka banyak. Itu maksudnya. Boleh faham? Okey. So, saya tuan-tuan ibu-ibu, ya gambaran betul. Saya tuan-tuan ibu-ibu, apa pun ambil semangat Bilal, kena istiqamah. Okey, kena istiqamah. Istiqamah mana kita buat amalan walaupun sikit tapi berkekalan, berpanjangan, berterusan, maintain, insya-Allah. Saya doakan dan doakan saya, kita istiqamah. Habis, last kali neraka. Nabi sampai depan pintu neraka, Nabi tanya Jibril, "Mahaza ya Jibril?" Wahai Jibril, ini apa pula? Jibril jawab, "Haza naru jahannam." Wahai Muhammad, ini namanya neraka Jahannam. Lalu Nabi tanya Jibril, "Wahai Jibril, boleh tak kalau aku nak masuk, aku nak intai dalam neraka tu ada apa, macam mana rupanya, boleh tak?" Jibril kata, "Tanyalah malaikat Malik, dia ketua yang menjaga neraka tu, kunci semua dekat dia. Tanya dia. Kalau dia bagi masuk, masuk lah." Lalu bila diketuk pintu dan dibukakan, apakah mungkin kita termasuk dalam syafaat Nabi? Amin, insya-Allah. Itu doa kita, insya-Allah. Ada rezeki kita dapat syafaat. Antara syarat nak dapat syafaat Nabi, kena ikut cara hidup Nabi, tiru sunnah Nabi, dengar cakap Nabi. Sebab cakap Nabi itulah cakap Allah. Boleh faham tak? InsyaAllah. Moga kita semua jadi penghuni syurga Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin.
Baik. Bila dibuka saja, bila Nabi tanya malaikat Malik kata, baik, aku buka. Dan bila Nabi dah dibuka pintu neraka Jahannam itu, Nabi pun step in, masuk, melangkah, step in, lebih kurang 2, 3, 4 langkah je lah, senang bahasa mudahnya. Maknanya Nabi jalan step 2, 3, 4 step, Nabi berhenti. Ustaz, macam mana nak masuk Islam? Mengucap 2 kalimah syahadah ataupun sebut kalimah la ilaha illallah, insya-Allah anda sudah Islam. Ataupun kalau nak mudah lagi urusan, pergilah cari kawan-kawan Islam, minta tolong bantu dia. Tolong dia bantu kita lah yang nak meluk Islam. Macam tu, insya-Allah. Sebab ada sahabat di TikTok ni yang tanya, nanti sahabat Facebook pening pula, siapa yang nak masuk Islam Ustaz? Dah ni ada kawan TikTok tanya, dia nak masuk Islam. Kita doakan yang baik-baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, bila Nabi step in, masuk saja 4-5 langkah, Nabi tengok dalamnya ada wanita lebih ramai daripada lelaki. Wanita lebih ramai daripada lelaki. Allahu Akbar. Ini pesanan untuk kaum ibu lah, kaum wanita, hati-hati, ramai penghuninya adalah wanita. Saya baru 5 tahun masuk Islam, semoga saya istiqamah, insya-Allah, amin. Amin. Cindioka. Okey. Baik. Itu satulah. Nabi tengok ramai ahlinya perempuan kan. Kita minta lindung. Mudah-mudahan ibu kita, kakak kita, adik perempuan kita, mertua kita, nenek kita dihindar daripada api neraka Allah. Dan semua wanita-wanita yang solehah, yang sedang menonton, petih-petih, yang sedang menonton live saya malam ni, saya doakan semua kita lah masuk syurga Allah dan dihindarkan daripada neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bila Nabi step in masuk, baru 4-5 langkah, maknanya sekejap sangat Nabi terus keluar. Nabi terus keluar. Lalu Jibril tunggu kat luar kan. Jibril tanya, wahai Rasulullah, tadi ini tak adalah Jibril cakap macam ni, saya olah-olah sikit lah, nak bagi sedap cerita, bagi faham kan. Jibril kata, wahai Rasulullah, tadi macam beria benar nak masuk neraka ni, nak intai-intai, tapi kenapa laju je keluar balik? Laju je kau keluar balik. Apa Nabi jawab? Wahai Rasulullah, wahai Jibril, aku tak tahan, neraka itu terlalu panas, aku tak boleh tahan. Walhal, kalau Nabi masuk ke dalam lagi pun, Nabi tak akan terbakar, sebab Allah telah haramkan neraka membakar jasad baginda yang mulia. Tapi Nabi pun declare, tak boleh tahan, terlalu panas, tu yang aku keluar cepat-cepat. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itulah Jibril bocor pula satu rahsia yang saya nak beritahu juga malam ini. Walaupun rahsia, tapi kita kena beritahulah. Jibril kata, wahai Rasulullah, kalau kamu nak tahu, saya nak cerita, takut tuan, seram saya. Bunyi petir hati. Kan Ustaz kata tadi hujan lebat kan, bunyi guruh petir tadi. Saya pun nak berhenti kan, ada pula yang short kan. Kan. Nak habis dah ni, nak habis dah. Ya, mana yang rasa nak keluar dulu silakan. Ya. Saya tak ada paksa tuan-tuan nak dengar sampai habis ni. Rasa nak dengar, rasa dah tak larat dengar, tak apalah, nak keluar dulu silakan. Tapi memang nak habis dah, 2-3 minit kita berhenti lah. Jadi Jibril kata, aku nak beritahu kamu satu rahsia. Aku nak beritahu kamu satu rahsia. Daripada tempat yang kamu masuk 3-4 langkah tadi tu, yang kamu masuk 3-4 langkah tadi tu, saya terbakar Ustaz, semangat terbakar ke apa tu? Lain macam. Kan? InsyaAllah semangat nak buat baik. Kan? InsyaAllah. Allahu Akbar. Terima kasih semua yang join.
TikTok dah meninggalkan jauh Facebook ni. TikTok dah 129, Facebook 58. Tak apa, kita bersaing yang sihat insya-Allah. Seronok dengan ceramah ustaz katanya. Alhamdulillah, terima kasih. Tak adalah seronok mana kan. Bolehlah sikit-sikit ambil pengajaran insya-Allah. Okey, nak habis dah ni. Sebelum keluar peti kedua pula. Okey, tuan-tuan, Jibril kata daripada tempat kamu berhenti tadi wahai Muhammad, yang 3-4 langkah ke dalam tadi, dengan tempat sebenar nak sampai ke dasar neraka itu jaraknya lagi 70 tahun perjalanan. Noni, jangan mengusik ustaz. Cikgu Noni suka mengusik ustaz. Okey, jaraknya 70 tahun perjalanan, tuan-tuan. Ya Allah ya Tuhan, bayangkan Rasulullah baru berdiri dekat, orang kata pintu gerbang lah, baru dekat ruang lega baru. Itu pun Nabi dah tak tahan. Ustaz, esok ada ceramah lagi. Esok tak ada, Isnin pula. Esok Jumaat, Sabtu, Ahad saya ada kursus 3 hari. Kalau ada ruang saya cuba buat lah, tapi rasa macam tak ada ruang aja kan. InsyaAllah saya kuliah hari Isnin malam pukul 9 suku. Siapa yang baru-baru join, jadual saya setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 5 hari itu 9 suku malam, InsyaAllah. Itu kita kuliah biasalah. Aduh, semangat nak dengar lagi kuliah Ustaz. Sabar, saya dah kuliah 1 jam setengah dah ni kan. 1 jam setengah dah saya kuliah ni. Nanti kita sambung minggu depan, kuliah bab lain lah. Okey, nak habis dah ni. So 70 tahun nak sampai ke dasar tu, 70 tahun. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, itulah yang pernah berlaku pada Nabi dan sahabat ketika Nabi sedang duduk ni atas pasir dengan sahabat kan. Nabi tengah duduk menyembang, tiba-tiba bunyi bong, bergegar tau. Bunyi macam satu dentuman yang kuat menggegarkan bumi Madinah. Lalu Nabi tanya, wahai sahabat sekalian, tahukah kamu? Itulah rahsianya. Tak ada apa pun rahsianya. Dasar neraka tu, daripada puncak yang Nabi masuk tu, puncak neraka kan, nak sampai ke dasar lantai dia tu 70 tahun jalan baru sampai. Itu rahsianya. Tak ada apa, itu je rahsianya. Maknanya dalamnya neraka Jahanam. Ketika Nabi sedang, Ustaz kenal Ustaz Abdul Samad? Kenal. Dia je tak kenal saya. Kan. Baik, ketika Nabi sedang duduk, bunyi gedebum itu, Nabi tanya sahabat, tahukah kamu apakah bunyi itu? Sahabat jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Sahabat jawab. Lalu Nabi kata, itulah bunyi seketul batu, kata Rasulullah, yang dilepaskan daripada puncak api neraka, dan bunyi gedebum tadi adalah bunyi yang batu itu baru landing dekat dasar neraka. Dasar atau lantai neraka itu, yang jarak perjalanannya, kata Nabi, daripada puncak dia dilepaskan dan baru berdentum gedebum sekejap tadi, memakan masa 70 tahun perjalanan. Itulah yang Jibril sebut, itulah yang Rasulullah ulang balik ketika Nabi duduk bersama sahabat di atas tanah, bergegar bumi Madinah, bunyi macam dentuman, rupanya bunyi batu tu baru sampai ke dasar. Nabi kata jaraknya perjalanan nak boleh sampai itu selama 70 tahun. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayang berapa dalam neraka tu. Berapa dalam api neraka, tuan-tuan. Bukan benda main-main. Tuan-tuan pergi berdiri dekat KLCC lah, Menara Kuala Lumpur dekat KL tu, ambil batu lempar ke bawah. Berapa saat batu tu jatuh ke jalan raya bawah? Mungkin 30 saat, mungkin 1 minit lah kita kata. 1 minit perjalanan seketul batu itu setinggi Menara Berkembar KLCC. Tuan-tuan bayang, batu tu berjalan 70 tahun. Saya baru umur 47 ni,
Batu tu tak jatuh lagi tau. Besok 70 tahun baru jatuh. Batu tu ibarat dia berjalan, tuan-tuan. Dalamnya, tuan-tuan, neraka Allah. Jangan buat main. Dan kena ingat, dalam neraka tu gelap. Api dia warna hitam. Gelap, gelemat. Allahu Akbar. Ni betul lah Ustaz 47. Allah, kenapa nampak macam 25? Iyalah, saya lahir tahun 74. Ya Kak Zah, kuliah tak habis lagi kan, dah nak habis dah ni. Nak habis dah ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya untuk malam ni, 1 tahun akhirat 1000 tahun dunia. Betul. Itu kiraan dia yang Nabi sebut. Lama tuan. Sehari ke akhirat macam 1000 tahun dunia tuan. Allahu Akbar. Malik nampak macam 38 Ustaz. Saya 47. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, akhir sekali saya nak buat kesimpulan. Dah 9.30 dah tuan-tuan. Cukuplah tu. Banyak lagi sebenarnya Isra' ni kan. Nanti saya akan buat video-video pendek dalam TikTok. Ingatkan Ustaz baru 30, agak-agak abang. Saya sama umur dengan Pak Ngah. Pak Ngah pun 47. Pak Ngah tu, Pak Ngah otak kita punya DJ kita tu, boleh follow kan, boleh follow Pak Ngah. 47 sebaya dengan saya. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kesimpulan akhir untuk malam ni, yang pertama, Isra' Mi'raj mengajar kita tolong jaga ibadah solat baik-baik. Tolong jaga ibadah solat baik-baik. Yang kedua, Isra' Mi'raj mengajar kita adalah hamba yang terlalu kerdil di sisi Allah. Saya pun lahir 74 tapi masih terlalu banyak yang wajib saya belajar. InsyaAllah Zaidi, kita sama-sama belajar insyaAllah. Dipermudahkan Allah, amin. Ya, nombor 2, Isra' ajar kita supaya apa tadi? Pertama, jaga solat. Yang kedua, kenal diri sebagai hamba Allah. Selepas masuk Islam macam mana nak solat, sebab saya tak tahu. InsyaAllah boleh belajar pelan-pelan. Kena cari guru lah, minta bantuan sahabat yang Islam, dia boleh mengajar insya-Allah pelan-pelan. Ustaz doakan yang terbaik. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, yang ketiga, Isra' dan Mi'raj mengajar kita supaya istiqamah. Istiqamah. Ya, apa pun kita buat berterusan, walaupun sikit-sikit tak apa, tapi berterusan, berpanjangan, berkekalan. Dan yang keempat, Isra' dan Mi'raj mengajar kepada kita supaya takut dengan neraka Allah dan semangat nak masuk syurga. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, saya rasa cukuplah dulu untuk malam ni. Walaupun ada yang tulis tak puas dengar lah apa. Lama tuan. 1.5 jam dah. Nak masuk 2 jam tuan-tuan. Bukan saya nak berkira masa tu, tak. Kita bagi ruang lah. Tuan-tuan nak rehat, saya pun nak rehat. Yang mana yang belum solat isyak, ramai yang belum solat isyak lagi ni kan. Lepas ni kita terus solat isyak je, jangan tangguh-tangguh. Habis je kuliah saya ni, jom kita solat isyak sama-sama di rumah masing-masing lah. Nanti nak minta cerita zaman Nabi dengan Firaun, boleh insya-Allah. Banyak cerita. Cuma untuk TikTok nanti Ustaz akan buat, Ustaz baru buat 2 video saja. Part 1, part 2 tentang Isra'. Dia ada banyak part lagi yang Ustaz belum siapkan. Nanti Ustaz akan post satu persatu, hari demi hari insya-Allah. Baik, itu saja untuk malam ni. Dan untuk pengetahuan semua, ya Pak Ngah, kita halalkan ilmunya. Bukan ilmu saya pun, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kita share saja. Kita doakanlah sahabat kita ni nak masuk Islam kan.
Kita doa Allah permudahkan, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, untuk semua sahabat yang Facebook dan mungkin dah tahulah, yang TikTok ni yang banyak belum tahu, kuliah saya setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, bermula Isnin minggu depan lah. Esok tak ada, esok saya ada kursus apa semua. So hari Isnin kita jumpa balik lepas Isyak pukul 9 suku malam. Setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, kecuali Khamis malam Jumaat kita buat baca Yasin lah lepas maghrib. Yang lain tu insya-Allah kita akan buat kuliah selepas Isyak. Macam tu nah. Jadi simpan jadual tu baik-baik. Mudah-mudahan memberi manfaat, dan saya ucap sekali lagi terima kasih banyak-banyak pada semua sahabat Facebook. Kak Zah pun dah habis segelas teh tarik. Kering tekak ustaz. Tak apa. Kejap lagi saya minum. Jangan risau. Doakan saya sihat, doakan saya istiqamah, ya. Dan saya sangat menghargai semua yang bersama malam ni di Facebook dan juga di TikTok juga. Terima kasih banyak-banyak. Esok dapat keputusan exam, doakan saya, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan lulus, ya, dengan cemerlang, insya-Allah. Kita doakan adik kita mudah-mudahan dipermudahkan dan diluluskan dengan keputusan yang terbaik, insya-Allah. Jadi terima kasih semua Facebook, TikTok, terima kasih banyak. Dan sahabat TikTok, saya sangat hargai semua gift-gift yang diberi. Mudah-mudahan Allah murahkan lagi rezeki kalian. Allah terima segala amalan kalian. Dimurahkan rezeki, seperti air yang mengalir. Saya bagi ustaz kopi je. Terima kasih Mami. Terima kasih ustaz, sama-sama, insya-Allah. So, terima kasih banyak semua sahabat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Pak Ngah, sudahlah Pak Ngah, nasi lemak roti canai itu banyaklah Pak Ngah bagi tadi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wadi, terima kasih Wadi. Terima kasih semua. So kita jumpa officialnya Isnin malam lah, 9 suku, insya-Allah. Dan tunggulah dalam besok saya akan post lagi video pendek 1 minit tentang part-part yang berikutnya pasal Isra' Mi'raj. Saya akan combinekan lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat pada semua. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak pada semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allah ampunkan dosa kita. Pak Ngah, boleh berhentilah Pak Ngah, banyak dah tu. Allah beri keampunan pada kita, Allah beri hidayah pada kita. Terima kasih pada semua. Ustaz comel pula dah, dia kata. Korang ni macam-macam lah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Saya sangat hargai semua tu, terutamanya tuan-tuan yang sentiasa support kuliah-kuliah saya, ustaz-ustaz lain. Cuma mungkinlah saya tengok di TikTok ni tak banyak ustaz yang buat live kan. Ada tapi tak banyak. Tak banyak macam Facebook. Itu sebablah saya berjuang habis-habisan untuk berdakwah di TikTok ini juga. Doakan saya, insya-Allah. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As. Bagi free ke berbayar ustaz nasi lemak roti canai tu? Untuk pengetahuan geng Facebook, benda tu semua berbayar. Kita nak hadiahkan orang dengan roti canai, dengan nasi lemak, durian, coklat, aiskrim, ke semua benda Allah tu semua kena beli dan berbayar. Sebab itulah kita doakan orang-orang yang infak. Itu kira macam infak sedekah lah kan. Ditukar jadi duit benda tu. Ya. Sebab itu orang hebat-hebat lah yang boleh buat. Saya pun tak pernah sedekah lagi benda tu. Sebab saya pun tak beli lagi benda-benda koin-koin tu semua. Kan, hadiah-hadiah tu. Tapi apa pun terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan Allah
memberi pahala infak lah, insya-Allah pada malam-malam yang berkat ini, malam Jumaat. Ingat, malam ni malam Jumaat. Imam Syafi'i kata satu malam dan malam Jumaat antara malam yang dimustajabkan doa oleh Allah. Kena pulun doa sikit malam ni, insya-Allah. Ustaz dah pukul 10 katanya. Nak berhenti dah ni. So kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Ya Allah, Kau peringatkanlah kami apa yang kami lupa, dan Kau ajarlah kami apa yang kami jahil, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, ya Allah. Wa ballighna Ramadan, dan panjangkan usia kami sehingga dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.